Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton channel Studio and Exploration dalam rancangan Eksplorasi Misteri Mistik. Saya Nazri Saleh, hos anda. Hari ini saya bawakan anda kepada sumber maklumat yang kami perolehi dari kaedah ilmu kebatinan secara Islam, iaitu Al-Haq. Jika anda tidak suka dari sumber tersebut, sila berhenti menonton video dari channel ini. Sebelum saya teruskan video ini, bantu saya dengan tidak skip iklan ketika menonton video di channel ini. Subscribe channel ini kepada yang belum subscribe dan share video ini, semoga ramai yang akan dapat manfaat, dan pastikan anda menonton video ini sampai habis supaya anda faham secara menyeluruh berkenaan sejarah yang ingin disampaikan. Perjalanan saya ke Bukit Cina bermula seawal jam 10 pagi dari kawasan tempat letak kereta. Kemudian menyusuri laluan masuk ini menuju ke puncak bukit. Sebenarnya laluan untuk ke kawasan makam keramat panjang tidak ada laluan khas yang disediakan. Sebab itu, ramai yang sukar untuk menemui makam ini sekiranya anda baru pertama kali datang ke sini. Saya sendiri alami perkara tersebut dan ini merupakan eksplorasi kedua saya sebenarnya, apabila pada eksplorasi sebelum ini saya tidak menemui lokasi sebenar makam keramat panjang. Saya telah diberitahu berkenaan makam keramat panjang ini sejak 2 tahun lepas lagi. Akhirnya pada tahun 2022 ini saya berpeluang untuk eksplorasi ke makam ini. Semua atas izin Allah. Alhamdulillah. Setibanya saya dan tim ke kawasan makam, kelihatan ada struktur binaan diperbuat dari batu yang masih kukuh. Antaranya seperti anak tangga. Binaan ini seperti binaan lama yang telah ditinggalkan. Kemudian kelihatan beberapa nisan pada bawah pokok besar ini. Ada nisan yang sudah diganti baru dan ada nisan lama yang masih kekal bertahan. Nisan lama menggunakan batu jenis batu latrik yang biasanya digunakan pada zaman dahulu untuk membuat batu nisan, termasuk juga dalam kegunaan untuk pembinaan kubu pertahanan. Di kawasan makam ini ada binaan tembok yang memagari 2 kubur keramat panjang yang masing-masing kelihatan dijaga dan dibersihkan dengan baik. Terdapat batu penerangan dari pihak Muzium Negeri berkenaan kawasan makam ini. Ada satu makam yang agak terasing berada di bahagian bawah di hujung sana, tetapi kelihatan masih dijaga. Ada satu lagi makam keramat panjang yang tidak berpagar, tetapi makamnya agak tinggi dari yang lain. Kelihatan batu nisannya hanya diletakkan ketulan batu jenis batu latrik, tetapi tidak pasti sama ada ini batu nisan asalnya atau sudah rosak akibat faktor cuaca. Ini bermakna terdapat 3 makam keramat panjang di Bukit Cina ini, atau nama panggilan bukit ini dulu adalah Bukit Gedung. Makam keramat panjang dalam binaan berpagar batu ini, kelihatan nisannya telah dibaik pulih dengan menggunakan simen. Namun sayangnya, identiti bentuk asal nisannya sudah tidak kelihatan lagi. Identiti bentuk batu nisan adalah sangat penting pada sesebuah makam lama, kerana dari nisan itulah disampaikan maklumat pemilik asal makam tersebut. Dari bentuk batu nisan, kita boleh mengenal pasti statusnya dalam masyarakat, sama ada raja atau sultan, pembesar, guru agama, penghulu, termasuk asal bangsa dan keturunannya.
Makam di luar dari binaan berpagar ini pula kelihatannya ada nisan yang telah digantikan dengan yang baru, menggantikan nisan lama yang mungkin telah rosak. Ada makam lelaki dan ada makam perempuan. Saya pasti ini bukan makam, tetapi struktur binaan yang pernah wujud di kawasan ini pada zaman dahulu sebelum adanya makam di sini. Nanti saya akan rungkai, insya-Allah. Makam yang terasing ini juga merupakan makam Islam yang terawal sezaman dengan makam keramat panjang di atas tadi. Kelihatan seperti makam seorang perempuan. Terdapat binaan kepuk pada makam ini bagi memastikan makam ini tidak hilang akibat hakisan tanah yang akan menutup makam ini. Oleh yang demikian, sumber batin adalah salah satu cabang ilmu yang perlu diteliti dan dikaji dengan lebih mendalam pada dapatannya, bukan ditolak mentah-mentah. InsyaAllah, dalam video ini, saya dan Puan Ita akan kongsikan maklumat berdasarkan dari sumber batin. Apa yang akan saya sampaikan ini terpulang kepada anda sama ada ingin percaya ataupun tidak. Nasihat saya, jangan terus menolak dan jangan pula terus menerima bulat-bulat selagi anda belum dapat fakta sebenar atau meyakini melalui hati nurani anda. Bismillahirrahmanirrahim. Keramat merupakan satu perkuburan Islam yang terletak di puncak Bukit Gedung atau dikenali dengan nama Bukit Cina di Melaka. Di puncak bukit tersebut, terdapat sejumlah perkuburan Islam. Dua daripada perkuburan tersebut merupakan kubur panjang dan keramat panjang, mengambil nama sempena keadaan kubur ini. Adalah dipercayai salah satu makam tersebut merupakan makam Panglima PD, pahlawan Aceh yang terkorban bersama-sama Samsudin Al-Sumatarani semasa peperangan di antara Aceh dengan Portugis di Melaka. Berdasarkan penerangan tadi dari pihak Muzium Sejarah di papan penerangan pada batu ini, seolah-olah mereka juga tidak dapat pastikan yang mana satu makam Panglima PD tersebut. Rata-rata mengatakan makam Panglima PD berada dalam pagar batu ini. Mungkin itu hanyalah sangkaan atau dakwaan sahaja, sedangkan pihak Muzium Sejarah sendiri tidak pasti yang mana satu makamnya. Oleh sebab itu, Allah mengizinkan saya datang ke makam ini untuk merungkai dan membantu masyarakat bagi mendapatkan kepastian yang sebenar. Berdasarkan maklumat petunjuk dari Allah melalui kebatinan, di mana amanah maklumat ini perlu disampaikan adalah makam Panglima PD bukan dalam pagar batu ini, tetapi makamnya adalah yang ini, makam panjang yang berada di luar pagar batu tersebut. Makam yang berada di dalam pagar batu ini adalah makam dua pemerintah Kesultanan terawal di kawasan Bukit Gedung ini sebelum wujudnya Kesultanan Melaka di Bukit Melaka. Dari sudut ini, pada sebelah kanan ini adalah makam Demang Lebar Daun keempat, dan pada sebelah kiri ini adalah makam Demang Lebar Daun ketiga. Mereka adalah adik-beradik, di mana Demang Lebar Daun keempat adalah adik dan Demang Lebar Daun ketiga adalah abang. Demang Lebar Daun ketiga bernama Ahmad Tajuddin. Demang Lebar Daun keempat bernama Ahmad Alauddin.
Mereka memerintah selama 2 abad di Bukit Gedung ini. Semasa pemerintahan mereka di Bukit Gedung ini, bukit ini namanya adalah Bukit Jawa. Namun, tidak dapat dipastikan dengan tepat tahun bila pemerintahan mereka di Bukit Gedung ini. Tetapi ada satu maklumat yang menarik untuk saya kongsikan, iaitu ada sebuah kubur ini yang dikatakan kubur seorang pendakwah atau imam dari tanah Arab yang datang ke sini untuk berdakwah ajaran agama Nabi Ibrahim. Yang menariknya, dia dikatakan pengikut Nabi Ibrahim dan dia juga diminta untuk berdakwah ke bahagian timur. Lalu dengan izin Allah, beliau sampai di sini bertemu dengan Demang Lebar Daun. Maka Islamlah Demang Lebar Daun dengan ajaran Nabi Ibrahim. Wallahu alam. Perkara ini saya minta pekaji sejarah kaji perkara ini dengan teliti. Saya hanya menyampaikan maklumat sahaja kerana saya sendiri tidak pasti sama ada perkara ini benar ataupun tidak. Dalam sejarah awal Kesultanan Melaka yang pernah saya terbaca dulu, ada menyebut sebelum para miswara ingin membentuk kerajaan Kesultanan Melaka, para miswara perlu minta izin dan perkenan dari Demang Lebar Daun. Lalu Demang Lebar Daun mengizinkan. Melalui sumber batin, selepas diperkenankan para miswara membentuk kerajaan, pemerintahan Demang Lebar Daun kelima telah berpindah dan bertapak di Johong Jasin, Melaka. Ini agak logik kerana kawasan Johong dulu ada laluan sungai yang besar di mana kapal besar boleh melaluinya berdasarkan penerangan penduduk kampung di situ. Atas faktor strategik tersebut, Demang Lebar Daun kelima telah memilih kawasan itu sebagai penempatan pemerintahannya yang baru. Ini bermakna makam purba di Johong Jasin, Melaka yang pernah saya eksplorasi dulu adalah sezaman dengan makam di Bukit Gedung ini dan mempunyai kaitan. Pada makam ini makam seorang pembesar istana zaman Demang Lebar Daun. Mungkin ada kaitan dengan jawatan bendahara. Di sebelahnya adalah makam isterinya yang merupakan puteri kepada Demang Lebar Daun yang bernama Puteri Kecubung. Makam di bawah ini pula adalah makam seorang puteri, juga anak kepada Demang Lebar Daun yang bernama Puteri Cinta Kasih. Memang benar, ada kubur pejuang Aceh yang lain terkorban ketika menentang Portugis di Melaka dulu, dikebumikan di sini. Kuburnya bersebelahan dengan makam Panglima PD. Namun, tidak ada nisan yang ditemui di situ. Hanya sepasang nisan yang disandar pada pokok besar ini. Tidak pasti apa tujuannya diletakkan di situ. Tetapi Puan Ita merasai aura yang kuat di persekitaran ini, memberi isyarat ada kubur atau makam juga di situ. Ini asalnya sebuah perigi berbentuk bulat untuk kegunaan istana. Dan ini merupakan laluan masuk ke istana yang mempunyai pintu gerbang. Anak tangga ini juga merupakan sebahagian binaan tersebut. Jadi laluan ke istana ini melalui tangga dan pintu gerbang. Ada kemungkinan ada kesan struktur binaan yang tertanam di kawasan ini. Beginilah lakaran struktur binaan istana Demang Lebar Daun tersebut yang pernah didirikan di kawasan ini. Kewujudan perkuburan dan makam keramat panjang di puncak bukit ini membuktikan
Ianya telah wujud sebelum kawasan persekitarannya dijadikan sebagai tanah perkuburan Cina yang terbesar di Melaka pada satu masa dahulu. Ianya wajar dipelihara dan dikekalkan berterusan untuk tatapan generasi akan datang. Jadi itu saja video untuk kali ini, diharap dapat memberikan sedikit pendedahan kepada generasi kini dan akan datang, juga memberikan sedikit maklumat kepada pengkaji dan peminat sejarah supaya dapat merungkaikan lagi sejarah ini. Jangan lupa sertai ahli member channel Eksplorasi Misteri Mistik ini dengan klik pada butang join di bawah video ini atau klik link pada ruangan description. Terdapat 4 pilihan peringkat package yang disediakan. Untuk penerangan lanjut, sila klik join sekarang dan anda akan dibawa kepada video penerangan berkenaan package-package tersebut. Jadi sampai di sini saja video untuk kali ini dan jumpa kita di episod akan datang yang lebih menarik insya-Allah. Assalamualaikum.